Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi manna ala man yasha'u min ibadihi bi talabil ilmi syar'i wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u Allahu dzul fadlil azim. Wa sallallahu wa sallama ala al-qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala lagi masih kita berada dalam satu majlis yang kita nak mengaji seksa hadis Nabi SAW bersama, dan juga pada minggu ini adalah minggu yang kedua yang kita akan nak sambung kitab kita yang pilih untuk nak ngaji bersama, iaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bagi tokoh ataupun ulama yang hebat yang namanya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka Alhamdulillah pada minggu dulu kita masuk hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua dan juga hadis yang ketiga, yang mana tiga hadis ini adalah bab ataupun salah satu tajuk yang sakut dengan ikhlas ataupun niat yang baik apabila kita buat amalan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hari ini pun masih lagi kita nak baca hadis yang Imam Nawawi dia tak nama tajuk ini, iaitu Babu Al-Ikhlas. Tujuannya nak kita ingat bahawa hidup kita ini kalau boleh buat 24 jam niat baik kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita adalah orang yang tak akan rugi. Seperti mana kita dah royak pada minggu dulu, kata usahalah apa sahaja khijah kita, sama ada khijah itu khijah ibadat yang wajib dah kita kena buh niat yang baik pada ibadat itu, bahkan perbuatan kita yang adat yang biasa pun kalaulah kita boleh buh niat yang baik kerana Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita akan dapat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita ingat apabila kita sebut mengenai dengan niat, hadis yang paling jadi hadis yang paling jadi ataupun hadis yang jadi asas dalam bab niat, iaitu hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan kita tu duduk di niat, dan juga setiap orang akan nak boleh dengan apa yang dia niat dalam hati. Niat baik boleh baik, kalau niat jahat dia akan boleh jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan sambung pada hari ini insya-Allah hadis yang nombor 4 sehingga seterusnya dengan masa yang kita ada. Hadis nombor 4 ini iaitu an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakuhum fil ajri rawahu Muslim. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا
illa wahum ma'na habasahumul udhur. Ini hadis yang nombor 4, yang mana Imam Nawawi dia wari boh nombor hadis ni nombor 4. Tetapi kita baca tadi tu seolah-olah kata dia ni dua hadis. Kerana hadis pertama hadis yang dicerita oleh seorang sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Manakala hadis yang kedua hadis yang dicerita oleh sahabat yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khodai Nabi, kunrabcai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis pertama riwayat dalam kitab Sahih Muslim, manakala hadis yang kedua riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih dia. Makna kata bukan satu hadis saja, dia adalah dua hadis, tetapi makna dia itu tak ada beza banyak kerana dia adalah hadis yang sama ataupun cerita rengrau dia bukan cerita yang sama. Yang pertama sekali Abdullah bin Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, Abu Abdullah gelar dia. Yang kita dah kecek pada minggu dulu ni, orang Arab dia suka panggil Abu depan ataupun Ummu depan. Abu Abdullah Jabir, nama dia sungguh nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang sahabat daripada orang Al-Ansar, orang Ansar. Sahabat kita dah ayat kata dia ada dua golongan saja, dua puak ya. Sahabat. Satunya golongan puak orang panggil fak dia kata Muhajirin. Yang kedua panggil fak dia kata Ansar. Muhajirin ni siapa? Muhajirin ni orang yang dia hijrah keluar tinggal rumah tangga mereka, ahli mereka, keluarga mereka di Mekah untuk hijrah pergi kepada Madinah bersama dengan Nabi SAW. Golongan ni kita panggil kata golongan orang Al-Muhajirin. Ambil daripada kalimah hijrah, Muhajirin orang berhijrah. Makna kata mereka asal dia orang Mekah. Manakala orang Ansar asal dia orang Madinah, dia dipanggilkan kata Ansar kerana Nasara dalam kalimah bahasa Arab ni makna kata tolong. Ansar penolong, orang yang tolong. Apabila Nabi SAW dan juga sahabat dia sampai di Madinah, fak mereka inilah duk sambut dan juga duk nanti nak terima Nabi dan juga Muhajirin. Sehingga akhir sekali fak dia inilah tolong para Muhajirin dan juga Nabi. Tolong Nabi. Nabi sampai di Madinah pakai bubuk, marilah Nabi turun rumah kita, marilah Nabi turun rumah kita, marilah Nabi mari duduk rumah kita, marilah makan air ataupun minum air ataupun makan di rumah kita, nak tanrab Nabi SAW. Sehingga akhir sekali Muhajirin dan juga Nabi tu kadang-kadang buat dia ke sampai Madinah kosong, tak ada gapo langsung. Orang hak bui pertolongan iaitu golongan Ansar. Golongan Ansar sehingga setengah orang ni nak kata wa yu'thiruna ala anfusihim, faham saya salah hak buat dia wi tolongnya kepada Nabi sendiri atau wi kepada sahabat Muhajirin ni. Dia sanggup nak wi tanah, dia sanggup nak wi kebun, dia sanggup nak wi isteri dia kalau dia ada isteri dua orang. Dia royak kepada orang Muhajirin kata, "Hei orang Muhajirin, memilihlah isteri aku seorang mana yang kamu nak, royak kepada aku dan juga aku akan nak cerai, nak wi mengkahwin dengan isteri seorang tu, hak aku." Tu yang kata al-ithar ataupun al-mu'akhah, kan sang kuam sampan. Hak Nabi apabila sampai Madinah, Nabi bergegu. Seorang Muhajirin bergegu dengan Ansar, seorang Muhajirin bergegu dengan Ansar. Untuk orang Ansar boleh tolong. Untuk orang Ansar boleh tolong. Jabir bin Abdullah dia daripada orang Madinah asal. Orang Madinah asal dan juga golongan Ansar. Jabir ni dia umur dia panjang sikit. Dia ni akhir-akhir hidup dia tamnati jadi tok qadi di Madinah Al-Munawwarah, tok qadi. Mana kata orang nak jadi tok qadi ni orang yang bukan tamadah lah. Bukan tamadah sama ada ngapa Quran tu ciak dah. Alim faham tentang Quran tu ciak dah. Dan juga tak nafi kata Jabir bin Abdullah seorang sahabat juga yang dia ngapa hadis Nabi banyak, yang juga dia faham, dia faqih, dia faham. Orang panggil faqih ni mana reti tentang hadis Nabi, hukum ahkam yang riwayat daripada Nabi SAW. Dan juga dia mati pada tahun yang ke-70 Hijrah. Nabi SAW mati tahun yang ke-10. Lepas Nabi mati dia ada umur 60 tahun lagi. Jabir dia ada umur selepas Nabi mati ni lebih kurang 60 tahun.
Dengan sebab itu dia adalah seorang sahabat yang umur panjang. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalimah radhiyallahu anhuma ni ulama yang kata sunat kita untuk taraddi. Makna apa taraddi? Iaitu kita doa minta wi Allah Taala minta wi Allah Taala redha kepada puak-puak sahabat. Kerana puak-puak sahabat ni dia ada jasa dengan agama Islam ataupun umat Islam. Kerana dia adalah golongan orang yang tolong Nabi, dan juga dia adalah golongan Nabi sendiri pun puas hati dengan fak dia, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala pun puas hati dengan fak dia. Seperti mana Allah Taala ayat Al-Quran kata laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'una tahta asy-syajarah. Allah Taala telah redha puak-puak yang buat mubaya'ah bermusafir bersama dengan Nabi nak pergi di Mekah pada tahun tu dia kata bandar sahabat semua tu Allah Taala redha. Dengan sebab itu sunat kita apabila kita baca nama sahabat, lebih-lebih lagi kalaulah sahabat seorang tu dia sendiri jadi sahabat, pak dia pun jadi sahabat, kita berdoa radhiyallahu anhuma. Kalau dia seorang saja radhiyallahu anhu, kalau ramai-ramai radhiyallahu anhum, kalau orang tina radhiyallahu anha. Kerana Jabir dia adalah sahabat, Abdullah pak dia pun sahabat. Apabila sahabat dua-dua ni kita mesti kena doa minta Allah Taala redha kepada kedua-dua sampai kepada hari kiamat. Jabir dia cerita kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Fa kami ni satu kali biasa bersama dengan Nabi dalam satu peperangan. Fa kami itu pergi buat perang, pai tham songkram perang kapten Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu songkram. Yang mana riwayat ni riwayat Imam Muslim tak sebut kata songkram mana, kerana peperangan di dalam agama Islam banyak. Badar, Uhud, Ahzab, Khandaq, Hunain, Tabuk, banyak peperangan. Riwayat Muslim tak ada. Habis tu boleh jadi Al-Imam Nawawi dia wari riwayat yang kedua ni cerita yang sama tapi beza dia, tag-tang dia. Riwayat Bukhari sebut cok-cong kata songkram yang maksud dalam riwayat Muslim ini adalah songkram Tabuk. Kerana dalam riwayat yang kedua raja'na min ghazwati Tabuk, kami kelik daripada peperangan Tabuk. Tapi dalam riwayat pertama Muslim wari riwayat ni tak ada sebut. Tapi ulama hadis, ulama dia tahu kata maksudnya dalam peperangan atas songkram yang hadir riwayat Imam Muslim ini adalah songkram Tabuk. Peperangan Tabuk. Tabuk pada hari ini sedang majlis ilmi yang dikasih sekalian, dia jauh daripada Madinah ni lebih kurang 700 kilo. Kalaulah kita duduk di Madinah ni pada ke mana tak ingat, tapi Madinah, duduk di Madinah jalan nak pergi ke belah Urdun, belah Syam, belah Jordan. Hari ni kalau kita nak pergi duduk di Madinah, nak pergi di Urdun, nak pergi di Jordan, nak kata tour, nak kata bahan ni dia akan pergi jalan tu. Keluar daripada Madinah pergi kepada Tabuk, dan juga Tabuk sepadan, orang panggil kata dekat ataupun caidan dengan pratik Jordan. Dan juga sampai di Tabuk baru masuk kawasan negeri Urdun sekarang lah ni, negeri Jordan. Tapi dia kata Tabuk, tempat yang berlaku peperangan kali ini ni, dia jauh daripada Madinah ni 700 kilo. Mana kata 700 kilo ni bukan dekat lah. Bukan dekat. 5 najan yang akan guna masa. 5 najan yang akan guna masa untuk nak pergi ke sana. Alhamdulillah semasa saya ngaji di sana pun biasa pergi Tabuk sekali. Untuk kita nak pergi tengok kata mana Tabuk ni jadi balah mana, tempat yang berlaku perang, pasal mana Tabuk. Dan juga Tabuk ni dia adalah tempat yang sepadan dengan pratik Jordan, dan dia apabila musim sejuk ni ada salji turun. Himat turun. Fak kita, fak pelajar negeri Syiah kita ni apabila nak main salji, pergi di Tabuk. Kerana Madinah sejuk saja tak turun salji. Kita pergi di Tabuk. Jabir dia cerita kata fak kami satu kali masuk perang bersama dengan Nabi dalam peperangan Tabuk. Saya tak ingat atas peperangan Tabuk pada tahun yang ke berapa. Maka Nabi SAW berkata kepada fak kami lah. Jabir kata Nabi SAW berkata dengan fak kami. Nabi kata bala mana? Inna bil madinati la rijalan. Sesungguhnya di Madinah, fak kita ni keluar sampai Tabuk lah. Keluar mari sampai Tabuk 700 kilo.
Bahawa sampai di Tabuk, Nabi ayat kata ada lagi orang yang dia ni tak kuasa nak mari bersama dengan kita. Mai miความสามารถที่จะร่วมเดินทางมาทำสงครามพร้อมกับเรา tak rijalan, makna kata ramai lagi. Masirtum masiran. Sebenarnya belum daripada ni kona ni fak kita pergi pergi mana, jalan musafir pergi mana, fak dia ikut fak kita sama, pergi bersama dengan fak kita sama. Fak kita jalan pergi mana, wala qata'tum wadiyan, kita pergi masuk sungai mana, pergi buat pergi mana, pergi pada perjalanan mana, illa kanu ma'akum, fak dia ni sentiasa bersama dengan fak kamu semua. Maknanya fak kita lah sahabat. Mana kata Nabi ayat kepada sahabat, fak dia ni bersama dengan fak kita semua. Tapi kali ni fak dia tak boleh nak mari bersama dengan kita dalam peperangan Tabuk. Dengan sebab apa? Nabi ayat habasahum al-marad. Sebab yang sekat wifak dia tak boleh nak mari bersama dengan kita pada hari ni, ibu yang sekat fak dia al-marad, iaitu kancing puai, sakit, uzur, tak boleh nak mari. Tahu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat, wa fi riwayatin, satu riwayat lagi Nabi kata illa syarakukum fil ajri. Walaupun fak dia hari ni tak boleh nak mari perang bersama dengan fak kita, hei sahabatku, tetapi ingatlah fak dia akan boleh pahala sama dengan fak kamu. Akan boleh pahala sama dengan fak kamu. Itu maksud hadis Nabi. Dengan apa? Dengan sebab niat fak dia. Satunya dengan nebak fak dia. Fak dia tanya kata nak mari ke tak hari ni? Nak mari. Niat nak mari tak? Nak. Tapi apa tak boleh mari? Sebab uzur, sebab sakit. Islam nilai di niat. Islam tengok di niat. Ataupun amalan yang asal dia ni pokatiklah dia buat. Biasa berlaku perang, musafir. Biasa semaya jemaah, dia mari. Biasa puasa sunat, dia puasa. Tapi satu hari dia tak boleh nak puasa sunat, tak boleh nak mari semaya jemaah di masjid. Pahala akan sama yang biasa dia buat dulu masa dia sihat. Nanti kita hurai setagi. Dan juga riwayat yang kedua, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia daripada Anas cerita. Anas makna kata sahabat ramai lah masuk perang kali Nabi ni, makna kata biasa sahabat nak cerita hak ni, nak cerita hak ni. Anas pun cerita juga akan peperangan Tabuk ini. Anas cerita kata fak kami kelik daripada perang Tabuk bersama dengan Nabi SAW. Dan juga Nabi sebut kau masuk dak kelik tu, Nabi sebut inna aqwaman, sesungguhnya ada lagi beberapa orang daripada fak kita ini ni, dia duduk di Madinah, tinggal di Madinah. Khalfana, duduk belakang fak kita, makna kata duduk di Madinah. Ma salakna sya'ban, bahkan sebelum daripada ni fak kita dak pergi ke mana tempat, tak lalu di bukit, tak lalu di sungai, tak lalu di jalan mana, makna kata nak pergi perang belum daripada ni, fak dia ni bersama dengan kita semua. Tapi kali ni habasahumul uzur, fak dia tak boleh mari bersama dengan kita dengan sebab uzur sekat fak dia tak boleh mari. Ini hadis yang kita baca, hadis nombor 4. Yang kita dapatnya daripada hadis ni, gapo yang kita dapat daripada hadis ni sedang majlis ilmi yang dikasih sekalian. Kita apabila niat nak buat baik, Islam ni apabila kita nak buat satu niat yang kita niat, esok kita nak buat satu amalan. Misalnya kata esok kita nak pergi maya subuh di masjid. Kita nak pergi maya subuh berjamaah di masjid. Maka apabila kita bangun pada waktu subuh tu, kita rasa penat, kita rasa demam, kita rasa tubuh panas, sakit kita, tak Allah. Habasahumul uzur, maka kita akan dapat pahala seolah-olah kata ni kita mari semaya jemaah di masjid. Pahala yang kita mari jemaah di masjid boleh balas mana? Ataupun kelebihan kuamprasa gapo saja yang kita mari semaya di masjid, kita akan dapat walaupun kita tak mari. Tapi sebab yang tak boleh kita mari, iaitu kena sebab uzur sungguh. Kena uzur sungguh, sakit sungguh, tak erat sungguh. Dengan sebab itu kita akan dapat pahala. Tapi apabila seperti kita ayat tadi, ataupun satu orang yang dia biasa dia pergi maya subuh sama, dia pergi maya subuh sama berjamaah, ataupun maya 5 waktu jamaah di masjid sama, ataupun maya sunat seperti maya tahajud
ataupun seperti dia main sunat rawatib nak hari cukup semua 12 rakaat. Sunat rawatib dia main cukup semua 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan juga 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat sunat rawatib yang Allah Ta'ala janji nak rumah dalam syurga tu. Tapi satu hari dia tak boleh buat dengan sebab uzur. Ataupun satu bulan dia puasa 3 hari. Kita panggil kata puasa ayyamul bayd. Puasa 3 hari ikut hari-hari mana nak puasa, ataupun dia nak puasa hari 4.13, 4.14, 4.15 dalam bulan Islam, bulan Hijri. Tapi satu bulan tu dia tak kuasa nak boleh puasa sunat cukup 3 hari dengan sebab uzur. Nabi SAW janji seperti orang biasa ning-ning dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara fa kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman." Nabi ayat kata sesiapa pun yang dia, hamba dia yang dia sakit ataupun dia musafir. Musafir boleh hari tak cukup nak main sunat rawatib. Biasa dia duduk rumah dia main cukup sama sunat rawatib. Apabila musafir ni main jamak. Apabila main jamak tak kena main sunat. Maka dia lucu main sunat sini, tapi Allah Ta'ala akan catat kata dia akan boleh pahala seperti mana dia waktu sehat amal biasa mana, ataupun masa dia duduk di tempat kampung dia tak musafir, dia patibat balik mana, pahala masa musafir pun akan dapat biasa itu. Supaya juga syahidnya dalam hadis ni fak dia tak lagi perang bersama dengan Nabi SAW. Tapi dengan sebab niat fak dia ni, dia nak pergi tapi tak lagi dengan sebab uzur, pahala boleh lagi. Pahala perang ni boleh lagi. Ataupun dalam hadis ni yang kita dapat lagi, yang misal tadi orang hak belum daripada dia sakit ataupun musafir, dia patibat pen pokatik pen pacam. Tapi misalnya kata biasanya belum dia uzur, belum dia sakit tu dia tak biasa patibat. Supaya dengan cung iktikaf baru ni semasa COVID-19. Cuma masa COVID-19 baru ni masjid semua tak boleh nak iktikaf. Bagi sesiapa yang belum daripada tahun ni dia iktikaf semua nak tahun tak biasa lucu. Tapi tahun ni tak boleh iktikaf. Dia duduk rumah, pahala iktikaf dia boleh. Kerana apa dia tak boleh mari masjid iktikaf? Habasahumul uzur. Sebab ada sebab tak boleh mari, iaitu sebab COVID-19 ataupun virus corona. Ataupun virus corona. Tapi satu orang lagi belum daripada ni dia tak biasa iktikaf walaupun satu kali. Tak biasa iktikaf kelibut, tapi tahan ni wasa iktikaf. Niat dah. Niat dah sebelum nak pula akhir bulan Ramadan, niat dah nak iktikaf, tapi apabila siapa pula hari akhir bulan Ramadan, Cula Raja Menteri Perakat kata katuk masjid semua tak boleh nak iktikaf. Dia boleh pahala apa? Dia boleh pahala sekadar dia niat, tapi dia tak boleh pahala iktikaf sepenuh seperti mana orang lain yang biasa iktikaf belum daripada ni. Ini hadis yang kita dapat daripada hadis ni. Contohnya kalau orang yang tak biasa buat sikit habuk, tapi dia niat nak buat, tapi berapa masa tak boleh buat, boleh pahala niat saja. Seperti mana sahabat, golongan sahabat fak susah-susah, fakir miskin, sahabat fakir. Sebab sahabat kita ingat kata bukan semua kaya. Lebih-lebih lagi sahabat yang hijrah mari Madinah ni dia susah. Tak ada harta, tinggal harta, mari dengan kosong, susah. Dia mari syari Nabi, mari ngadu dengan Nabi, mari fong Nabi SAW. Dia mari fong kepada Nabi kata, "Ya Rasulullah, sabaqana ahlud duthur bid darajatil ula." Fak kami ni duk tengok fak kaya. Fak kita, fak sahabat ni Madinah ni ada satu puak yang kaya, yang ada harta banyak. Fak dia boleh sedekah. Duit harta banyak orang kaya ni biasa, kalau dia hati, kalau Allah Ta'ala beri hati molek, dia sedekah semua orang kaya ni. Sedekah semua. Sahabat yang susah, yang fakir, tengok sahabat kaya sedekah, dia wasa kan? Wasa Allah, apa?
Seolah-olah kata, aku wasa katik nak ada harta banyak sehingga aku boleh sedekah seperti mana sahabat yang kaya tu boleh sedekah. Mari cari Nabi. Ada jalan pada mana tik Nabi? Aku boleh nak buat baik, sedekah banyak seperti mana orang kaya yang sedekah. Nabi SAW kepada dia kata, afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum ma sabaqakum wa la yudrikkum ahadun illa man amila mithla ma amiltum. Aku nak ayat satu hijau, satu cara yang apabila kamu mek dah dan juga klik gi buat, klik gi amal, mu ni nak dah hamak dengan fak dia. Mana kata fak dia ni semaya, mu semaya, ya semaya. Kita orang susah maya, orang kaya pun maya, boleh pahala sama. Kita puasa, orang kaya puasa, boleh pahala sama. Tapi apabila kita nak sedekah, kita tak ada duit nak sedekah. Tapi orang kaya boleh sedekah, pahala sedekah banyak dari kita. Sahabat yang kata, nak benar kita dah hamak dengan fak kaya ni. Nabi kata, ambil perkara ni klik giwak, nascaya mu akan dah hamak dengan orang kaya. Nascaya mu akan dah hamak kaya, dan juga jangan wi fak ya tahu. Kalau fak ya tahu juga, fak ya pun akan litah mu pula. Nabi SAW ayat. Nabi yang kata apa? Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33. Fak mungkin lagi dah mayat 5 waktu. Setiap kali sudah daripada semaya 5 waktu, bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan juga takbir 33 kali. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis lagi kata, wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kali kita takbir zikir, Allahu Akbar, sedekah pahala. Tak ada duit, tapi zikir boleh pahala. Boleh pahala, seolah kata boleh pahala sama dengan sedekah. Nabi SAW ayat, klik giwak. Sehingga fak dia klik giwak pun buat. Fak kaya pun tahu kata fak ni amal. Amal tu kata. Buat amal tu kata, klik mari ngadu kepada Nabi pula, hey Nabi, benar hak mengoyak dulu aku klik pergi buat pun dia tahu gak so akhir sekali. Dia pun buat juga. Boleh pahala supaya dengan aku pula. Allah pula aku ni nak gana pula. Nabi SAW tak ada jalan nak buat balas mana. Kepada dia kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Hak tu kelebihan Allah Taala wi tak supalah. Hak ni dia kaya tu hawi biasa ning. Kita orang susah tu hawi sekadar ning. Cukuplah. Tapi yang dapat, yang syahid yang kita nak daripada hadis ning, cerak kata sahabat fak ning, dia boleh pahala sedekah banyak supaya dengan fak kaya sedekah banyak. Sebab apa? Niat yang dia nak. Niat yang dia nak sedekah. Kerana ada satu hadis lagi yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Seorang lelaki dia tengok orang kaya sedekah banyak, dia tak ngadu gapo lagi kepada Nabi. Dia royak dalam hati ataupun dia kekek sorang. Dia kata, kalaulah aku ada harta banyak supaya dengan orang ning, nascaya aku akan sedekah banyak supaya dia. Maka Nabi tahu perkataan ini. Nabi kata, fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Orang hak susah ni yang dia kecek, duk ngepek diri seorang tu, kalau kaya nak buat supaya dia tu, boleh dengan apa yang dia niat, dan juga pahala yang dia dan juga orang kaya buat ni sama. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia niat kata kalau kaya nak sedekah hati. Habis itu cara yang kita nak untung, cara kita nak laba. Kita ada perasaan kata, apabila kita tengok orang kaya dia sedekah banyak. Orang kaya dia sedekah 10,000. Kita niat Allah, tak ada duit, kita nak sedekah supaya dengan dia. Susah sungguh lah. Bukan kata duit ada, tapi tak usah sedekah. Tak ada sungguh. Tapi kita, sebab Allah Ta'ala tahu kata kita tak ada sungguh, tapi kita niat kata kalau ada supaya dengan dia, kita akan sedekah banyak supaya dengan dia. Fa ajruhu ma sawa. Pahala kita niat dengan pahala orang kaya yang buat contoh dengan kita tu sama ya. Dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu comelnya Islam yang telah mengajarkan kita. Dan juga salah satu lagi yang kita dapat daripada hadis ni yang kita kena ingatnya, masa yang kita sehat ni kita usahalah ibadat wi banyak. Masa yang kita sehat, ibadat wi banyak. Kerana masa sehat kita buat sama, semaya sunat apa yang saya sebut tadi, tapi satu hari qaddarallahu ma syaa takdir, Allah Taala wi kita sakit.
Pahala kita duk jalan supaya kita sehat lagi. Supaya dengan sahabat ni yang biasa pergi perang, biasa pergi apa. Jangan kata awal-awal bulan Ramadan seperti orang Tina awal-awal bulan Ramadan tak ada rajin apa ibadat. Tapi buat akhir-akhir Ramadan Allah tak ada nak semaya, tak ada nak baca Quran. Mari royak kata, tak ada nak baca Quran weh. Kenapa mari uzur mari haid? Bah awal bulan buat apa? Awal bulan tak ada buat tepung jual dinak. Hak ni rugi. Habis tu pasti kau masa kita sehat. Balik orang Tina kau masa tak uzur tu. Haid tak mari tu kena usaha sekali banyak. Lebih lagi kalau lah bulan Ramadan dia usaha. Pada satu masa uzur pada bulan Ramadan tak boleh nak puasa, tak boleh nak maya tahajud tarawih, tak boleh baca Quran, pahala dia akan dapat lagi. Kerana apa? Kerana masa dia sehat dia amal. Dia beribadat. Dan juga yang kita dapat daripada hadis ni, yang kita kena ingat, yang kita dapat daripada hadis ni, siapa yang keluar daripada tempat dia, rumah dia, keluar nak pergi mana sahaja kerana Allah. Sama ada dia nak keluar daripada rumah dia nak pergi buat perang, dia keluar daripada rumah dia nak pergi semaya jemaah di masjid, keluar daripada rumah dia nak pergi bermajlis ilmi, nak pergi ngaji, fahuwa fi sabilillah, dia pahala. Setiap kaki yang dia jakah itu tu boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima, an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana abi yani Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhadhtuha fa'ataytuhu biha faqala wallahi ma iyyaka an aradtu فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini hadis nombor yang kelima, adalah hadis yang sahih kerana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih dia. Hadis ini cerita daripada seorang sahabat yang tak termasyhur, tak terkenal manalah, Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Tak soho mana. Dia cerita hadis ni. Gelar dia Abu Yazid. Nama dia Ma'an. Orang Arab tak nama Ma'an. Kita tak ada mana nama Ma'an. Bin Yazid pak dia, bin Akhnas tok dia. Radhiyallahu anhum, minta Allah Taala redha fuq dia dekat tiga orang. Kerana apa? Wa huwa, dia Ma'an tu, wa abuhu pak dia Yazid, wa jadduhu tok dia Al-Akhnas sahabiyun, sahabat belaka. Masya-Allah. Dia sendiri, pak dia, tok dia, tiga orang itu adalah sahabat belaka. Dia cerita bahawa salah satu kali kana abi, pakku ni keluar daripada rumah pergi kepada masjid. Pergi sampai di masjid ini, keluarga dia ni Ma'an dan juga Yazid ni tak ada kaya sangatlah. Dikatakan tak kaya sangat tapi suka khairat ataupun tabarrak ataupun buat sedekah. Pak dia ada satu dananir, ada satu duit lah macam noneng. Yang dia niat hari ni kata dia nak pergi kepada masjid dan juga dia nak beri duit ni kepada orang yang duk sejid, yang mana orang yang duk sejid seorang ni kerja dia ambil duit zakat yang orang makin pergi bagi kepada orang yang patut boleh duit zakat. Pak dia ni pergi sampai masjid, akhraja danani, waktu baik duit. Dia pak dia Yazid, pak kepada Ma'an. Yazid pak dia waktu baik duit, sedekah, niat sedekah wi kepada seorang lelaki yang duduk sejid. Seorang lelaki ni orang yang buat kerja. Nanti dia ni nanti ambil zakat duit orang sedekah, gi cak-cak, gi bagi kepada orang yang berhak boleh dapat sedekah itu ataupun zakat. Pak dia waktu beri duit kepada lelaki itu klik niat sudah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bawa klik mari siapa di rumah? Ma'an ni anak dia ni pergi masjid lah. Dikatakan Ma'an ni, kita ada saat ni kata keluarga dia pun susah jugalah, bukan kaya sangat. Kalau tengok secara zahir ni, Ma'an sendiri ataupun Yazid ni berhak jugalah nak ambil duit zakat daripada orang lain kerana dia susah. Ma'an anak dia pergi sampai sejid, dia tak ada duit boleh hadiah hari tu, pergi jumpa lelaki yang duk kerja wi zakat ni
Dia ambil duit hak pak dia wi tu wi kepada maan anak dia. Boleh jadi orang yang kerja lelaki seorang ni yang kerja berihan zakat di masjid ni, dia tak tahu kata maan ni anak kepada Yazid yang bagi duit tadi. Dua, dia tengok kepada maan susah. Tengok kepada maan susah dan juga berhak patut nak boleh zakat. Dia wi. Maka maan yang ambil duit tu daripada lelaki yang ada di masjid tu kelip mari sampai rumah. Bawa kelip mari sampai rumah, dia wi kepada pak dia. Fa ataituhu biha, aku ambil dia pergi kepada pak aku. Beli ada wi kepada pak dia, so beli barang makan kerana ikutlah. Maka pak dia tahu kata, wallahi ma iyyaka aradtu, aku ni wi duit ni kepada lelaki yang ada masjid untuk wi kepada orang lain, tu sah, bukan wi kepada mung hemaan. Mung gimi buat apa? Soalah tak gitulah. Gimi buat apa? Aku wi duit tu untuk wi orang yang kerja wi zakat berikan zakat tu wi kepada orang lain yang susah, yang kadang-kadang lebih susah daripada kita. Bukan wi kepada mung apa maan anakku. Maka dia balas dua bapa anak dua orang ni duk balas sehingga ke sekali kena suk dengan Nabi, ke cari Nabi. Cerita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW selesai benar yang fak dia duk balas dua orang ni, pak dengan anak ni Nabi royak kepada Yazid, laka ma nawaita ya Yazid, mung ni niat balas mana? Mung niat ke sejik untuk wi sedekah kepada orang susah. Cukup mu boleh niat itu, pahala niat itu daripada Allah Ta'ala. Manakala mung hemaan sebagai orang yang jadi anak, mung pun dapat boleh nak guna duit yang mung daripada sejik itu, kerana mung pun daripada golongan orang yang patut nak boleh zakat juga. Kerana Nabi tahu kata maan pun dan juga Yazid pun susah, maan pun susah. Bukan kaya sangat, mana kata duit yang orang kerak kepada tengah tu nak beri zakat, nak beri tolongan kepada orang yang susah tu pun Nabi tengok dah kata maan ni patut juga nak boleh. Habis tu Yazid tak sudah balas. Muwidah walaupun anak yang dapat duit ini pun mung boleh pahala niat yang Allah Ta'ala nak wi, manakala muhimmaan ambil duit tu nak pakai pun tak ada apa. Itu maksud yang kita dapat daripada hadis ni. Yang kita dapat faedah daripada hadis ni, sesungguhnya kita akan dapat pahala tu kita niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis tu kita ada kata boleh pakai semua. Bagi setiap orang itu boleh dengan apa yang dia niat. Dia niat nak kerak sedekah kepada orang lain, boleh pahala. Walaupun hakikat sebenar tak jadi supaya dengan dia nak. Dia niat nak sedekah kepada orang lain yang susah lebih daripada kita, tapi akhir sekali anak sendiri yang gimmick. Khilaf lah mana kata tak supaya dengan nak lah. Tak apalah. Allah Ta'ala akan kira dengan turut yang dia niat. Yang dia niat. Dan juga yang kita dapat daripada hadis ni, sedang hadirin yang dikasihi sekalian, kita boleh nak sedekah duit kita kepada anak kita. Soalan dia tanya kata, kalau kita jadi pak nak sedekah kepada anak ni boleh ke tak? Boleh. Jawab dia boleh dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana satu kali Zainab ni tak ingat Zainab bin Gapa, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, dia bala mana? Dia nak aradat Zainab zaujatu Abdullah bin Mas'ud an tatasaddaqa bi syai'in min maliha. Zainab satu kali dia ada duit, harta dia untuk nak sedekah. Niat nak sedekah, nak pergi sedekah lah. Maka Abdullah bin Mas'ud, tok laki dia tahu. Kata Zainab duk cari jalan ambil duit pergi sedekah. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, "Hei isteriku Zainab, sesungguhnya aku ni dan juga anak mung, anak yatim, dia ada anak yatim seorang, aku dan juga anak mung ni seorang lagi, anak kita ni yatim ni pun berhak juga yang nak boleh ambil sedekah daripada mung Zainab. Kenapa? Kerana aku tok laki dan juga anak kita pun susah juga, fakiran, susah juga. Maka fak kami dua ni kalau tak sedekah, kalau nak pergi sedekah lain, nak sedekah kepada fak kita pun boleh ambil juga." Sehingga Zainab kata, "La, tak boleh. Tak boleh buat gitu. Kerana kita adalah keluarga yang sama, kau kewadukan." Maka hingga ke sekali kita tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan juga Nabi jawab kata sadaqa Ibnu Mas'ud, benar yang Ibnu Mas'ud ayat. Abdullah tok laki mengayat kata boleh sedekah kepada tok laki ataupun boleh sedekah kepada anak, benar boleh. Benar boleh, kerana suami mung anakmu pun lebih berhak untuk nak ambil sedekah ataupun nak sedekah kepada dia. Hai Zainab, dalilnya Nabi kata boleh. Boleh bapa ataupun mak nak sedekah kepada anak, boleh. Hadis yang dapat daripada Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga satu lagi yang kita dapat daripada hadis ning, apabila kita tahu dah kata pak boleh nak sedekah kepada anak, tapi dengan syaratnya ataupun nak zakat kepada anak, tapi syaratnya bukan kata pak duit kepada anak zakat ataupun sedekah dengan syarat kata lepas daripada ning nafkah pak tak akan nak kepada anak. Baik ning tak boleh. Kerana apa? Nafkah adalah benda wajib. Manakala zakat ataupun sedekah yang pak nak kepada anak adalah benda sunat. Tak boleh nak benda sunat dan juga menjatuhkan benda yang wajib, tak boleh. Contohnya, kita sebagai pak ada duit, kita nak duit kepada anak 500 kop. Minggu ni kita niat sedekah kepada anak. Hei anak, ning ayah sedekah kepada anak, tapi dengan syarat nafkah hak wajib kena minggu ning pak tak akan nak dah. Hak ning la yajuz. Nak sedekah boleh, nak zakat boleh, tapi nafkah, rai sabda, raiwan ataupun raidian wajib kena lagi kepada anak ataupun isteri. Contohnya zakat lagi, misalnya kata kita nak zakat kepada anak kita. Seperti misalnya kata anak kita pergi pelagor kereta, dan juga kena kaprap gapa baik ning zakat, kita jadi pak ni boleh kepada anak. Zakat kita jadi pak boleh kepada anak. Kerana anak kita ni ada hutang ada gapa, kita boleh keluar zakat tu kepada anak kita, dan juga kita akan boleh pahala keluar zakat. Dan juga anak kita kerana dia susah masa tu, kerana hutang banyak, ramah banyak tu, kena bayar duit gapa tu, tapi dengan syarat tak adil lah. Tak boleh nak menjatuhkan benda yang wajib lagi, benda zakat suku, benda nafkah yang pak kena kepada anak ataupun kepada isteri suku. Kepada isteri suku. Itu hadis yang nombor 3 yang kita dapat daripada hadis ini. Hadis sakut dengan niat. Syahidnya mana? Syahidnya duk di niat, hey Yazid, mu niat nak sedekah walaupun anak mu sendiri yang orang ambil duit mu tu, benar mu niat nak kepada orang lain pun tak apa, Allah Taala akan mikir. Seterusnya hadis yang nombor ni, hadis yang nombor ni, an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi al-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil 'asharatil mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي حجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم
an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Hadis ni cerita ni dia panjang sikit. Tapi kita baca untuk kita boleh dapat pahala dengar hadis Nabi dan juga boleh pahala baca hadis Nabi semua insya-Allah. Dan juga pahala lagi yang kita dapat apabila kita dengan Nabi, kita selawat kepada Nabi semua, kita boleh pahala selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nombor ni dan juga hadis ni kita rasa boleh faedah yang banyak insya-Allah. An Abi Ishaq, hadis ni ceritanya daripada Abu Ishaq, nama sungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama sungguh dia Sa'ad bin Abi Waqqas, gelar dia Abu Ishaq. Sa'ad bin Abi Waqqas, pak dia pun gelar juga Abu Waqqas. Nama sungguh nama Malik, makna kata dia tu Sa'ad bin Malik. Dan juga Imam Nawawi bagi semua latar belakang dia ataupun keturunan dia, sehingga kita boleh tahu kata sebenarnya Sa'ad bin Abdul Waqqas ataupun sahabat seorang ni dia adalah keturunan yang sama dengan keturunan Nabi SAW. Kita perhati tengok, bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bin Kilab bin Ka'ab, saya rasanya bin Kilab ataupun Murrah sini pun jumpa dah dengan keturunan Nabi. Jumpa dah dengan keturunan Nabi SAW Al-Qurashi. Asal bakal Quraisy Mekah tu, Quraisy. Bakal Quraisy, bakal Nabi lah. Az-Zuhri kabilah Zahra radhiyallahu anhu. Imam Nawawi ayat lagi kata orang tahu perkenalan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pia ni Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu orang daripada 10 orang yang Nabi SAW raprong boleh masuk syurga. Raprong boleh masuk syurga, seperti mana Nabi SAW sebut kata Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar boleh masuk syurga. Umar fil jannah, Umar boleh masuk syurga. Ali fil jannah, Ali boleh masuk syurga. Uthman fil jannah. Dan juga sahabat ni orang lagi selain daripada 4 orang, di antara ni orang itunya Sa'ad bin Abi Waqqas, 10 orang yang Nabi SAW janji akan dapat boleh masuk syurga. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita dia belah mana? Qala ja'ani Rasulullah, satu kali Nabi SAW mari cari aku, mari berziarah kepada aku. Ya'uduni, mari ziarah aku kerana aku sakit. Bila mari ziarah ni, dia sebut kata tahun yang Nabi SAW buat haji wida'. Haji yang terakhir bagi Nabi. Haji yang pertama dan juga yang terakhir bagi Nabi SAW. Mari ziarah aku selepas tahun yang buat haji. Dengan sebab wajah yang aku sakit hari tu sakit teruk sungguh. Ishtadda bi, sakit teruk. Sakit teruk, poin nak mat sakit teruk. Maka apabila Nabi SAW masuk mari ziarah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ngadu selalu dah kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad balagha bi, sesungguhnya aku ni Allah sakit teruk sungguh seperti mana mu tengok kepada aku sekarang lah ni. Pun Nabi SAW tengok kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pun tahu selalu dia kata Sa'ad ni sakit teruk. Wa ana dzu malin, dan juga sekarang lah ni nak masa tu pada masa tu maksudnya dia sakit ni aku adalah orang yang ada harta banyak. Dzu malin ni makna kata kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Wala yarithuni, tetapi tidak ada anak yang boleh makan saka aku kalaulah aku mati dengan sebab sakit pada kali ini, melainkan aku ada anak seorang yang anak tina boleh makan saka. Sikit anak tina, duit banyak tapi orang anak yang nak makan saka tu sikit. Kita pada hari ni anak ramai tapi harta sikit. Kebanyakan fak kita pada hari ni anak ramai-ramai ni duit sikit harta sikit tapi orang panggil kata tak putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tak kira kata walaupun anak banyak nak susah, tak. Kerana Allah Ta'ala telah janji kata anak kau banyak, mulai daripada nikah, mulai daripada ada anak seorang dua orang, Allah Ta'ala akan beri rezeki kau banyak lagi. Ada anak seorang, rezeki pasang anak seorang, dua orang pasang rezeki anak dua orang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah syarat. Dia royak mengadu kepada Nabi kata aku ni harta banyak ni.
Tapi tak ada orang yang akan makan saka aku nak tengok sore. Masa ni anak sore ada. Sakit teruk. Sakit dikatakan sakit, kata sakit seolah-olah kata hampir nak mati dah lah, sakit teruk. Ada anak sore boleh makan saka, afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Boleh tak kalau aku nak ambil hartaku ni 2/3. Thulutsai ni 2/3. Makna kata daripada harta semua ni song suan sam ambil gi sedekah. Ambil gi sedekah. Boleh ke tak ya Rasulullah? Mana kata banyaklah. Ambil 2/3, lebih lagi 1/3 wi kepada anak. Nabi kata la, boleh. Fasyatru ya Rasulullah, kalaulah ambil setengah, ada 100, ambil 50% gi sedekah. Nabi kata la lagi, tak boleh. Fathuluth, dia tanya lagi kata, kalaulah ambil 1/3 gi sedekah, wasa nak sedekah, ambil 1/3 ning suan sampai baricak, boleh ke tak ya Rasulullah? Nabi jawab kata as-thuluth wa thuluth kathir atau kabir. 1/3 banyak, tak apalah, boleh. 1/3 banyak, seolah kata banyak lagi lah Nabi kaya. Tapi jawapan Nabi, makna dia tu boleh, tapi banyak lagi. Boleh tapi banyak lagi. Nabi tahu selalu dah kata niat boleh jadi kata harta yang banyak, anak yang sikit, baik aku waktu ambil sikit pergi sedekah dan juga tinggal lagi wi kepada anak. Seolah-olah kata dia niat gitulah Sa'ad bin Abi Waqqas tu. Tapi Nabi faham niat dia. Nabi jawab kepada dia, "Hei Sa'ad, innaka antadhar warathaka aghniya." Kalaulah mung tinggal warismu ataupun anak cucumu hak mung tinggal, kalau mu mati, mu tinggal isteri, mu tinggal anak, walaupun seorang, tapi tinggal dengan harta yang banyak, fak dia boleh guna harta mu selepas daripada mu mati, waris fak dia sebenarnya aghniya, kaya, tak susah. Khairun, lebih baik daripada mu tinggal fak dia dia sedekah habis, bulan nak mati sedekah habis, tak tinggal gapo sikit habuk kepada keluarga. Tinggal fak dia dengan hal keadaan susah, alatan susah, sehingga selepas daripada mu mati fak dia hidup, yatakaffafuna nas, dia pergi minta khairat kepada orang lain, tak ada duit nak makan kerana suami ataupun bapa tak tinggal harta benawi, sedekah habis. Nabi kata kalau mu tinggal harta semua pun wi kepada anak mu, keluarga mu, lebih baik daripada mu tinggal fak dia tu duk hal keadaan tak ada apa makan selepas daripada mati. Allahu Akbar. Dan juga ingatlah bahawasa duit masa sekarang ni, kalau mu hidup, yang mu hidup sekarang ni, mu duit kepada anak, sama ada wi nak wi sedekah kepada anak, sama mu nak nafkah kepada anak. Nafkah ni wajib. Nabi yang kata wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Duit hak mu wi kepada keluarga mu, sama ada wi sedekah, sama ada wi nafkah, sama ada beli pakaian dia pakai, sama ada beli makanan dia makan, keluarga mu, kalaulah mu niat kerana Allah Subhanahu wa taala pun boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Makna kata duit yang kita wi kepada keluarga kita pada hari ini, kalau kita niat boleh pahala. Kalau kita sekadar mikir kata wajib kena wi, tak ada niat sikit apa kerana Allah Taala, rugi juga. Duit pun habis, pahala pun tak boleh. Hak tu kita kena faham. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehingga tok laki suami. Cuba kita klik giwak lah. Walaupun tua pun tak ada gapo lah, tapi kita amal dengan hadis ni. Nabi kata sehingga mu ni suap nasi kepada isterimu, al-luqmah, satu mula ya suap nasi kepada isterimu, tabtaghi biha wajh Allah, boleh pahala juga. Suap nasi kepada isteri, ataupun isteri nak suap nasi kepada suami pun, kalau niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, boleh pahala. Kerana nasi yang kita suap, makanan yang suap itu nafkah, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ingat hai Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi dia royak cerita. Qala faqultu, selepas daripada dengar Nabi royak semua dah faham. Faham. Tetapi dia ada soalan lagi nak tanya kepada Nabi. Kenapa nak tanya? Sa'ad bin Abi Waqqas bapa Quraisy. Bapa Quraisy makna kata dia adalah asal orang Mekah. Dan juga dia adalah orang yang berhijrah pergi bersama dengan Nabi di Madinah. Makna kata dia telah hijrah pergi kepada Madinah. Tapi apabila buka Mekah pada tahun yang ke-8 dan juga pada tahun ini sendiri, tahun yang ke-10 yang Nabi SAW haji, dia mari Mekah.
Bawa pergi sampai Mekah, dia sakit. Dia bimbang takut tak boleh klik pergi Madinah. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi?" Aku duk sakit gini ni, sahabat aku duk klik. Adakah aku ni akan tertinggal? Mana kata tak boleh klik, kena mati sini kan ni? Aku kena mati sini, mati di Mekah lah. Buat apa dia bimbang lalu? Ada apa mati Mekahnya? Kerana kita nak faham yang dapat daripada hadis ning, Islam hajar kita apabila kita tinggal satu benda, jangan kita kembali gimik benda tu. Ataupun kita tinggal, ataupun kita hijrah daripada satu tempat pergi kepada tempat, jangan kita kembali klik mari tempat tu lah, kerana pahala akan kurang. Supaya juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia telah boleh dapat pahala hijrah yang besar, berhijrah pergi kepada Madinah. Kalaulah dia klik mari boleh. Tapi kalaulah dia klik mari dan juga dia klik pergi mati di Madinah, dia boleh pahala penuh hijrah. Tapi kalau dia mati di Mekah, pahala dia kurang, kerana tempat yang dia telah tinggal dah. Seolah-olah kata Sa'ad bin Abi Waqqas bimbang takut mati di Mekah, takut cuai ataupun tak dapat pahala yang sempurna daripada hijrah dia. Nabi jawab kata, innaka lan tukhallaf, mung tak akan tinggal di Mekah. Ni penkan payakon mukjizat Nabi SAW. Mung tak mati hai Sa'ad. Tak sabi meh, Nabi perakan kata tak mati cakap. Ataupun kalau mung bimbang, kalau pun mung tak boleh klik, ataupun mung tak boleh klik duk Mekah, mati Mekah. Mung mati Mekah sehingga sebelum mung nak mati, fata'malu amalan tabtaghi biha wajh Allah, mung beramal dengan amalan yang soleh, duk berjuru, duk gawak gapo kebaikan pun Allah Subhanahu wa taala pun angkat darajatmu tinggi juga. Tak sebimbanglah hai Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan kata mung mati di Mekah ni jadi orang jahat dak. Tapi mencuai ataupun luput pahala sempurna hijrah saja ya. Tapi amalan baik, niat baik yang sentiasa ada di Mekah semasa hidup lagi boleh. Rif'ah, peringkat Allah Taala akan nak angkat darajat. Wala'allaka an tukhallaf, dan juga mudah-mudahan akan ada umur panjang lagi. Allahu akbar. Sakit berat pada hari itu tu sungguh Nabi kata mung akan tak mati, dan juga mung ni akan hidup panjang. Tukhallaf di sini umur panjang sungguh. Kekencing supaya dengan Nabi royak pada hari itu, kerana selepas daripada tu umur Allah Ta'ala wi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas panjang sangat, sehingga Nabi mati, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali mati, khalifah 4 orang mati, dia hidup lagi. Sehingga naik khalifah Bani Umayyah selepas daripada Ali mati ni, Muawiyah bin Abi Sufyan, dia hidup lagi. Sampai kepada Umar ibn Abdul Aziz, dikatakan dia hidup lagi. Panjang sangat umur dia, sehingga mula pada tahun itu dia ada anak seorang. Selepas daripada Allah Ta'ala hubung umur dia panjang sampai dia mati, dia ada anak semua 17 orang yatim dan juga 12 orang tina, anak tina dia. Allahu akbar. Berapa orang semua? Semua anak dia 29 orang. 29 orang. Dalam kita tak sebutlah bini pa orang ni. Tapi anak 29 orang. Tu nak kata apa yang Nabi SAW payakkan royak sungguh. Mung akan umur panjang hai Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga mung akan hidup selepas daripada ni ramai orang yang akan dapat manfaat daripada mung, iaitu mung akan sang prayut hai kat pukul mak mai, dan juga mung akan sang kuam siahai hai kat pukul mak mai cendukan. Wi faedah, wi manfaat kepada orang apa? Seperti dia jadi pemimpin, jadi penglima pergi buka negeri Iraq. Dia sebagai orang buka negeri Iraq, dia Fatihul Iraq, dia negeri Mekah. Buka negeri, buka jadi tahan, jadi metap pergi buka. Manakala kalimah yadur di sini ni, mana kata ramai daripada orang kafir ni Allah mati dibunuh dengan sebab Allah Ta'ala hubung umur Sa'ad bin Abi Waqqas semenjak hari itu sampai pada akhir hayat dia. Dia wi manfaat kepada Islam, wi manfaat kepada Islam, dan juga dia wi kehancuran, kekalahan kepada orang yang jadi orang kafir. Sehingga akhir sekali Nabi doa, Allahumma amdi li ashabi, ya Allah, haraplah sempurna bagi sahabatku semua yang mereka hijrah. Sempurnalah hijrah dia. Mana kata wi pahala wi pahala sempurna belaka, wi boleh klik pergi mati di Madinah belaka, fak hijrah.
Wala taruddahum ala aqabihim, jangan wifat dia sore habuk. Hijrah ke Madinah dah, mati di Mekah. Mereka sore sahaja yang Nabi sedih hati, apa sedih sangat sahabat yang namanya Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ni dia mati pada Hajjatul Wada' Nabi. Dia hijrah bersama dengan Madinah, dia klik mari. So akhir sekali tak ada nak klik ke Madinah, mati di Mekah. Sedih lah, mana kata pahala yang hijrah sempurna tu kurang sikit lah. Sa'ad bin Khawlah ini isteri dia nama dia Sabi'ah ataupun Subai'ah al-Aslamiyah. Subai'ah al-Aslamiyah ni pada tahun Hajjatul Wada' sudah haji ke apa siap ni, Khawlah, Sa'ad bin Khawlah mati tu laki dia. Semasa Sa'ad mati ni bini dia Sabi'ah al-Aslamiyah ni duk mengandung. Mati layalin beberapa malam saja selepas daripada tu bini dia wanak. Bahawa bini dia wanak, iddah habis. Dan iddah habis, Nabi izin dia boleh nikah dengan orang lain, bini dia. Nah, ayat katanya iddah bagi orang yang ngandung mati tu laki ni habis apabila dia orang panggil dia wanak anak dia tu hari. Bukan 4 bulan puluh hari dah seperti orang biasalah. Hal ni kerana pisik yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sendiri dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW pun telah buat izin kepada dia. Izin kepada dia. Sebab iddah bagi orang yang ngandung ni nak habis iddah apabila dia wanak. Sama ada 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan pun. Kalau 9 bulan dia nak wanak, iddah dia 9 bulan, tak boleh berlaki lain lagi. Itu iddah bagi orang yang wanak. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Yang kita dapat daripada hadis ni iaitu akhlak yang mulia daripada Nabi SAW. Suka menziarahi Nabi, hajar kita, menggalak kita untuk kita ziarah. Kerana dia adalah salah satu hak bagi orang Islam yang kena ziarah orang Islam yang lain. Hak 5 perkara, 5 perkara, iaitu salah satunya ziarah akhi. Dan juga kelebihan ziarah ni dalam satu hadis yang diriwayat oleh al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Sesiapa yang ziarah saudara dia sakit demam gapo, sentiasa dia boleh duduk dalam satu tempat kebun dalam syurga yang penuh dengan buah-buahan. Satu hadis lagi riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW kata tidak ada orang Islam mana yang dia pergi ziarah selain dia pada waktu pagi. Malaikat gapo dia 70,000, 70 malaikat akan salawat kepada dia. 70,000 malaikat akan salawat kepada dia. Salawat kepada dia. Dan juga sesiapa pun yang ziarah waktu petang, ziarah waris dia, orang sakit sain dia ikutlah. Pada waktu petang sama juga 70,000 malaikat akan salawat kepada dia mulai waktu petang sampai pagi esok. Kalau ziarah waktu pagi, mulai pagi sampai waktu petang. Sampai waktu petang. Dan juga yang kita dapat daripada hadis ni lagi kata, tak boleh kita nak orang panggil kata nak sedekah harta kita lebih daripada 1/3. 1/3 tak boleh. 1/3 tak boleh. Malaikat kurang. Nabi hadis dalam hadis ni seolah-olah kata 1/3 boleh lagi. Tapi seolah-olah kata pendapat Nabi kata pun banyak lagi 1/3 walaupun boleh. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumanya kalau moleknya we kurang daripada 1/3, waktu baik daripada 1/4 ataupun 1/5 sedekah. Kalau kita nak sedekah daripada harta kita. Dan juga 1/5 ni iaitu amal yang telah dibuat. Abu Bakar suka waktu baik 1/5. Kerana dia ayat kata, aku redha dengan apa yang Allah Ta'ala redha kepada dia sendiri. Kerana Allah Ta'ala selekat kata walillahi khumusahu, bagi Allah tu 1/5. Kalau kita nak sedekah, nak wakaf, nak duit harta kita tu 1/5, itu comel seperti mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah sebut di dalam hadis ini. Itulah kita rasanya banyak lagi yang kita dapat daripada hadis ni, tapi kita rasanya cukup sekadar insya-Allah. Dengan apa yang kita dapat daripada hadis yang nombor 9 ni, kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Seterusnya kita kongsi sikit-sikit sehingga kita akan habis bab ikhlas ini lebih kurang 20 hadis. Hari ini kita habis hadis yang ke apa ni? Yang ke-6 insya-Allah.
Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada itu sahabat hak-hak hijrah pergi dengan Nabi itu sore mati Mekah. Sore ya. Ya. Ya, dengan sebab doa Nabi tu tadi, Nabi Allahumma amdi li ashabi. Nabi doa minta ujangan sore pun klik mari mati di Mekah. Baru juga Nabi sebut dia kata al-Ba'is Khawlah bin gapo tadi nama sahabat sore tu Sa'ad bin Khawlah mati sore ya. Ya, Sa'ad bin Khawlah. Dia hijrah kita boleh pahala hijrah sekarang ni kalau kita pindah satu tempat pergi kepada tempat boleh pahala besar juga. Kerana kita hijrah tinggal tempat yang tak molek. Tapi hijrah kita sekarang ni tak boleh sama, tak boleh kira sama dengan hijrah Nabi. Kerana hijrah Nabi ni rempton Islam ni hebat. Habis itu orang sahabat mana yang hijrah belum bersama dengan Nabi ataupun berhijrah bersama dengan Nabi dengan orang tak hijrah tak sama. Pahala dia tak sama. Nawi nak tinggal semua boleh. 1/3 maksud duit keluar daripada rumah kita, bukan wi kepada anak, wi kepada orang lain. Wi kepada orang supaya dengan tadi Sa'ad bin Waqqas tu dia nak duit banyaklah daripada harta dia, wi kepada luar daripada rumah dia. Dia tinggal hanya sikit kepada gapo orang panggil kepada anak dia. Kita maksudnya 1/3 tu waktu duit nak wi orang luar, bukan orang dalam keluarga. Orang keluarga kau banyak kau molek. Boleh angkat saka. Kerana ataupun dalam hidup kita kalau kita tak sedekah kepada anak kita, kalau kita mati pun dia akan makan harta kita dengan secara automatik juga. Dan juga kita ingat kata harta kita pun boleh pahala juga. Serupa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata kalau mu tak sedekah, kalau mu tak sedekah luar tapi mu tahu harta tu mu ada anak seorang, apa kalau mu mati dan juga anak mu makan sakot, mu mati mu tak ada usia ataupun tak ada gapo lagi royak kepada anak, tapi mu mati anak mu akan makan sakot ni dengan secara automatik. Tapi itu pun dapat pahala juga, bukan kata tak dapat pahala. Habis tu Nabi kata kalau mu tinggal harta wi kepada anak mu sehingga mu mati satu hari tak ada nak usia pun atau nomak boleh pun, tapi kalau dia boleh makan sakot waktu dia senyap selepas dari mati pun itu pun boleh pahala juga bagi orang jadi pak. Wallahu a'lam.